Pesona di Zahra ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Laksanakan akikah anak anda Ramadan ini dan dagingnya akan diagihkan kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Layari easykorban.org untuk maklumat lanjut. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM. Waktu ini kita bersama menerusi rancangan Pesona di Zahra. Masya Allah dah balik ke Malaysia dah Ustaz kita. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin di ujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, malam tadi sampai, hari ini pagi-pagi dah keluar dari IKIM untuk bersama dengan sahabat pendengar. Terima kasih banyak Ustaz. Dan hari ini untuk bersama dengan Ustaz, kita nak bawakan untuk siri yang ketiga dalam siri kita untuk bulan Ramadan ini iaitu Ramadan dan pengurusan emosi. Ustaz, awalan ini, apakah emosi yang kita sentuh? Ustaz, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, pertama yang dirahmati Allah dijikati seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, serta abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan pagi berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita, dan pagi ini kita sambung kembali bagaimana Ramadan dan juga pengurusan emosi, maksudnya bagaimana tarbiyah ataupun madrasah Ramadan ini membentuk maknanya peribadi kita itu. Okey. Jadi sempena dengan iktibar pada peperangan Badar, kita dah masuk maksudnya fasa pertengahan dalam bulan Ramadan ini, dan kita nak tengok pada hari ini bagaimana kisah peperangan Badar dan apa iktibar yang boleh kita ambil daripada kisah tersebut. Maksudnya kalau kita lihat peperangan Badar adalah satu peperangan yang cukup besar sebenarnya, walaupun bilangan dia tidak besar tapi keadaan dia sangat besar. Sebab apa? Okay, kita cerita dulu sebagai mukadimah dia. Ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi, kita maksudnya di sudut Masihi dia 622 Masihi, maka Nabi SAW berpindah daripada Mekah ke Madinah. Okey. Jadi nak senang faham, sebelum saya mulakan, untuk kita mudah gambarkan, kita bayangkan semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu, untuk senang faham. Okey. Yaman ni berada di Johor. Maksudnya kalau semenanjung tanah Melayu, Yaman tu kat mana? Mana Johor lah. Kuala Lumpur, maknanya bawah selatan. Mekah ni adalah Kuala Lumpur. Kita sekitar Lembah Kelang, Kuala Lumpur ni adalah Mekah. Madinah ni mana? Madinah ni adalah Madinah ni Kedah. Bahagian Kedah sana tu. Jadi maknanya atas daripada Kedah tu maknanya tanah-tanah Syam. Tanah-tanah Syam. Jadi maksudnya kalau ke Bangkok ke apa semua tu tanah Syam lah. Jadi dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy, dia akan pergi berdagang pada musim sejuk, dia akan pergi ke Yaman, maknanya daripada Mekah tu kalau musim sejuk, dia akan pergi turun ke bawah, maknanya ke Johor lah. Okey. Dan pada musim panas, dia akan pergi ke Syam. Mana musim panas, dia akan ke atas. Dia akan pergi ke Kedah tu. Ini kebiasaan orang-orang Quraisy dalam berdagang. Okey. Jadi ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi, jadi para sahabat ni selai sepinggang. Pergi kunci rumah dia selai sepinggang. Maknanya mereka pun tak tahu apa akan datang tu, bukan mana pindah tu mungkin maksudnya tinggalkan terus, tak mungkin akan ada nak pulang ke Mekah ke apa. Maknanya mereka kunci rumah semua ni. Okey. 622 Masihi. Okey. Jadi 2 tahun selepas itu berlaku bagaimana orang-orang Quraisy ni, orang-orang yang berada di Mekah ni, maknanya kalau Kuala Lumpur lah kan, dia pecahkan rumah-rumah orang Islam, ni, dia ambil harta-harta ni untuk dibawa berdagang ke Syam. Maknanya berdagang daripada Kuala Lumpur pergi ke Bangkok, macam tu lah, senang faham. Jadi kalau nak pergi ke Bangkok, dia memang terpaksa melalui Kedah, betul tak? Maksudnya nak Bangkok pergi dulu Kedah. Maksudnya kalau nak pergi ke Syam, dia mesti akan melalui kawasan Madinah.
Maka para sahabat ketika itu mencadangkan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, orang-orang Quraisy ni dia pecah rumah kita, dia ambil harta kita, ada dalam tu ada barang lah, ada emas lah, maknanya dia tukarkan mana untuk dibawa pergi ke Syam. Maksudnya boleh tak Rasulullah kita tahan kafilah perdagangan ni, kita ambil hak barang kita je. Ibn Sahabat kata bukan kita nak tahan kafilah perdagangan tu, tapi kita nak ambil hak kita saja. Maka Nabi SAW bersetuju untuk menahan kafilah perdagangan ini, dan tempat mereka pilih untuk pergi, maksudnya menahan itu adalah di Lembah Badar. Lembah Badar ni daripada Madinah kurang lebih dalam 160 km. 160 km, mana kurang lebih ada berlaku pada bulan Ramadan. Berarti kita nak tengok iktibar ini, bulan Ramadan ni, dan kita tengah ambil apakah iktibar yang maksudnya kita boleh ambil daripada kisah perang Badar ini, dan bagaimana membentuk peribadi ataupun membentuk emosi kita ni. Okey, sebab penting sangat benda yang paling penting dalam hidup kita ni, paling mahal adalah kita punya kesihatan mental kita, hati kita. Sekalipun kita banyak duit sekalipun, banyak harta sekalipun, tapi kalau kesihatan mental kita tak sihat, maksudnya mana tidak beberapa manfaat harta yang ada kalau kesihatan dalaman kita, kesihatan kita tu tidak terjaga. Okey. Jadi berlaku peperangan Badar ini kurang lebih pada 17 Ramadan. Kita hampir kepada 17 Ramadan, maksudnya kita ambil kisah ini sebagai maksudnya sebagai kisah bagaimana iktibar bagi kita tu. Maka para sahabat bertolak daripada Mekah, daripada Madinah, pergi ke Lembah Badar. Jadi tujuannya untuk menahan kafilah perdagangan, bukan untuk pergi berperang. Okey. Jadi orang kafir Quraisy ni yang dipimpin oleh maknanya Abu Sufyan ketika itu, duit dah banyak, maksudnya harta dah pecah ke rumah-rumah Islam ni. Jadi kemampuan dah banyak, diupah 1,000 orang sebagai guard, sebagai jaga lah. Macam tu kan. 1,000 orang. Dan dia dapat baca, nanti kena tahan dekat Kedah tu contoh kan, atau dekat Madinah tu kena tahan. Maka Abu Sufyan bawa kafilah perdagangan ni cepat untuk naik ke atas, kan? Dan Rasulullah dan para sahabat tu nak cuba pintas, bukan untuk berperang, maksudnya tak bersedia pun untuk berperang. Nak pintas, dan kafilah perdagangan Abu Sufyan telah lepas daripada Lembah Badar, dah terlepas, maknanya sampai dia terlepas. Maka Rasulullah SAW berhadapan dengan 1,000 orang, maknanya tentera Quraisy yang memang maksudnya tak bersedia pun Nabi untuk berperang itu. Okey. Maksudnya tiba-tiba datang dan tiba-tiba maknanya kena berhadapan dengan 1,000, dan bilangan Nabi dan para sahabat ada 313 orang. Maknanya 1:3. Sebab itu perang Badar ni perang yang sangat besar, walaupun bilangan ni tidak besar. Kenapa? Sampai Nabi doa munajat pada pagi itu, jubah Nabi tu sampai jatuh ke sini, nampak Nabi punya lengan ni, kan? Nabi kata, kalau wahai Allah, bantulah perang tentera Badar ini, kalau hari ini katakanlah maknanya ditakdirkan terbunuhlah orang Islam semuanya, termasuk Nabi SAW, maka tak dikhawatiri, mana risalah tidak sampai, tak ada orang nak menyebut namamu ya Allah. Sampai macam itu sekali. Sebab mana di awal 313 dan tidak ada persediaan untuk perang pun. Pedang-pedang tak dibawa pun. Mereka cuma bawa, ada bawa pedang pun tak banyak yang ada betul-betul. Sebab bukan nak pergi berperang. Bahkan Nabi kata cuma pagi itu siapa yang kan? Jadi pagi itu Nabi kata siapa yang tak ada pedang, pergi ambil pelepah tamar. Pelepah tamar ni pukul pun putus, tahan pun putus. Tapi tak ada apa-apa, bolehlah. Tak ada apa-apa kan. Sama macam tu sekali Masya Allah. Bimbang kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Okey. Jadi Nabi bermunajat pada pagi itu. Dan pada waktu lebih kurang waktu duha, waktu seperti sekarang waktu duha tu, waktu masa-masa lebih kurang sekarang ni, maka bertemu dua kumpulan ini, kan, iaitu daripada pihak muslimin 313 dan orang kafir 1,000 orang. Dan keadaan sangat berdebar tau. Dia bukan maksudnya keadaan mereka bersedia itu. Maka bermulalah pertempuran, kan. Sebelum pertempuran pagi itu, sahabat ada bincang-bincang dengan Nabi SAW, kan. Maka sahabat kata Rasul kata, sahabat,
sebenarnya orang kafir ni nak aku, maka tak apa, biarlah kamu balik, biar akulah maksudnya yang maknanya menyerah dirilah atau berhadapan dengan orang kafir Quraisy ini. Dan aku je, jangan bahayakan diri kamu. Maka apa kata para sahabat Rasulullah, kami tidak akan meninggalkan Nabi kami seperti mana Bani Israel meninggalkan Nabi mereka. Kan? Kenapa Nabi SAW, para sahabat berkata demikian? Okey, Nabi Musa AS ketika dapat menyelamatkan kaumnya daripada Fir'aun, mereka nak pergi ke Baitul Maqdis. Sampai di Jericho, mereka dapat tahu bahawa orang di Baitul Maqdis tidak mengalu-alukan mereka dan mereka terpaksa berperang. Maka ketika itu, apa kata Bani Israel? Wahai Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha una qa'idun. Kau pergi dulu dengan Tuhan kamu, pergilah perang dulu. Nanti dah menang berpanggil kami duduk sini. Maka Nabi Musa ditinggalkan oleh kaum dia. Maka apa kata para sahabat? Kami tidak akan meninggalkan Nabi kami seperti mana Bani Israel meninggalkan Nabi mereka. Kan? Maka ketika itu para sahabat mencadangkan pula kepada Nabi SAW, Rasulullah tak apa, biar kami berhadapan dengan tentera Badar ini, engkau dengan Abu Bakar, kau pergi balik ke Madinah dulu. Sebab mereka hanya ada 2 ekor kuda saja ketika itu. Mana pergi balik. Kan? Maka apa kata Rasulullah SAW? Kita datang ke lembah Badar bersama-sama dan kita akan pulang bersama-sama. Maknanya kesetiaan itu kan bersama-sama. Maka pada pagi itu sekitar duha ini bertemulah dua kumpulan, maknanya antara orang kafir Quraisy dan juga orang Islam dalam peperangan Badar. Okey. Jadi peperangan itu berlaku dengan penuh keadaan yang cukup berdebar-debar, bukan seperti mana yang dikehendaki daripada sudut mereka bukan nak perang pun, mereka cuma nak ambil harta saja, kan? Dan bermula peperangan itu dalam keadaan yang memang sangat-sangat menggetarkan hati, sebab 1 lawan 3 tau. 3 ni ada kelengkapan perang, 1 ni tak cukup kelengkapan perang pun. Ada yang hanya pelapar tamar saja. Kan? Dan di hujungnya mereka menang, kan? Tetapi ada kisah-kisah di sebalik kisah itu yang kita akan ceritakan sebentar lagi. Ustaz, tergantung kat situ Ustaz. Teruja nak tahu lebih lagi. Masya Allah tentang sejarah dan juga sirah ni kan Ustaz. Apa pun untuk rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Kita akan ikuti sambungan kisahnya sebab ada banyak pengajaran yang kita nak ambil daripada Badar ini sendiri. Kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk ada jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا عمود يا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول
جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Easy Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Easy Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anak anda Ramadan ini bersama Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari easykorban.org. Easy Korban, akikah korban tanpa sempadan. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan Personal Dizarah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Hari ini Ustaz bawakan kepada kita daripada pengajaran Ramadan dan kita nak belajar tentang pengurusan emosi dari situ insya-Allah. Hari ini Ustaz kongsikan tentang peperangan Badar tahun 622 Masihi. Kita belajar tentang munajat baginda Nabi SAW. Kita belajar tentang kepimpinan baginda Nabi, bagaimana saat-saat paling genting, macam mana baginda Nabi menguruskan emosi baginda Nabi dan juga para sahabat ketika itu. Jadi Ustaz, jom kita nak sambung lagi sebab ada peristiwa yang lebih penting lagi ketika Badar. Sebelum kita berhenti rehat tadi, Ustaz tetap sambung lagi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada DJ Kati, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Okey, kita cerita sebagai manusia. Okey, kita cerita sebagai manusia. Sebagai manusia, salah satu sifat yang ada pada diri kita adalah takut. Okey, dan juga sedih. Okey, jadi bila kita lihat, bila kita bicara mengenai peperangan Badar, pagi itu sebagai manusia kita cerita, di hati para sahabat bukan tak ada sifat takut dan sifat sedih. Takut, maksudnya kita tak bersedia untuk perang. Tapi maksudnya maksudnya tiba-tiba macam seolah-olah macam dengan tak ada persediaan tiba-tiba terpaksa berhadapan dengan benda itu. Takut. Sedih itu macam rasa tak adil. Maksudnya dahlah harta kita kena ambil, bukan salah kita pun. Kita dah kena mana berhijrah, kena ambil harta, kita nak ambil hak kita je. Kenapa perlu berhadapan dengan perang macam ini? Kenapa perlu dalam anyanya mana betul-betul banyak, mana rasa sedih itu tak ada. Sebab itu bila kita bicara mengenai perang Badar daripada sudut emosi, bagaimana sebenarnya dua emosi ini dia ada bersulaman dalam hati sebagai manusia yang ada, iaitu sedih dan juga takut. Yang dalam Al-Quran Allah sebut orang beriman ni, dua sifat yang ada pada diri dia ni, iaitu kemanusiaan ini, dia boleh manage ataupun dia boleh maksudnya dia boleh menguruskan dua benda ini. Lepas tu orang beriman itu ciri-cirinya adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak takut dan juga ya khaufun dan alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak juga dia berduka cita atau bersedih pada urusan-urusan mengenai keduniaan ini. Maksudnya bukan tak ada sifat itu, ada. Tapi bagaimana dia manage ataupun dia menguruskan benda itu. Okey. Jadi sebagai manusia benda itu tu tak ada. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Okey. Berlaku peperangan Badar, tiba-tiba tanpa disangka-sangka dengan usaha yang semaksimal mungkin yang telah dibuat, menang peperangan Badar itu. Orang kafir 70 orang mati, 70 orang kena tawan. Sedangkan daripada pihak Islam hanya 14 orang saja syahid. 70 orang mati, 70 orang kena tawan. Dan yang lain lari bertempiaran. Rupa-rupanya di celah-celah itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa di dalam usaha mereka itu terdapat 5,000 minal malaikatu musawwimin, 5,000 malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan dalam peperangan Badar yang mereka tidak tahu. Okey. Kita nak cerita mengenai hubungan malaikat dengan kita manusia. Okey, jadi malaikat adalah benda yang wajib kita yakini dalam rukun iman. So, selain daripada tugas-tugas malaikat yang ada,
apakah tugas malaikat ataupun apakah hubungan malaikat dengan diri kita sebagai manusia dan sebagai orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Ada 3 benda. Yang pertama, malaikat ini dia akan membantu kita ataupun membantu orang-orang yang beriman dengan cara yang kita tidak perasan. Kalau kita buat baik, malaikat akan bantu. Bukti dia adalah dalam peperangan Badar. Jadi maknanya, dan kita tengok bagaimana kisah-kisah para Nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, ada yang malaikat datang kepada para Anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk cerita, untuk bantu. Maknanya apa yang mereka usahakan dalam peperangan Badar. Maknanya khamsatu alaf minal malaikati musawwimin. Jadi maknanya dalam hidup kita ni kita kena tahu, kalau kita ni buat benda yang baik, walaupun kita rasa keseorangan, kita tidak keseorangan. Allah dan juga Rasulnya ada. Maksudnya itu perkataan biasa kita dengar, maksudnya akan ada bantuan dengan jalan yang kita tidak perasan. Jadi malaikat ini dia membantu dengan cara yang kita tak perasan. Kalau kita nak refleksi diri kita, cuba kita refleksi diri kita. Kalau betul kita ni maknanya hati kita kuat kepercayaan kepada Allah dan Rasul, tengok balik pengalaman-pengalaman kita, ada benda-benda yang kadang-kadang kita lalui di luar kemampuan kita, tapi benda itu dipermudahkan. Dia kata dia tak kisah. Maksudnya berlaku satu benda kan, dalam apa pun ada, tiba-tiba ada. Ada tak? Cuba boleh kita kongsikan mungkin? Ada je Ustaz. Kadang-kadang Ustaz, kalau kita nak cari tetamu, dululah masa saya mengendalikan destinasi tetamu yang setiap hari Ustaz, kadang-kadang ada Ustaz tak dapat nak datang dan sebagainya dalam masa yang dekat kan. Tiba-tiba macam mana kita kena yakin percaya Allah akan beri tepat pada masanya. Tapi memang betul Ustaz, kalau kita yakin betul, Alhamdulillah sepanjang saya pengalaman saya memang akan ada Allah gantikan ustaz lain lah untuk bantu untuk bersiaran pada hari tersebut. Kadang-kadang kita rasa macam mustahil kan, tapi Alhamdulillah ada ustaz. Jadi sebenarnya pengalaman DJ Kak Yati bukan keseorangan. Kalau kita refleksi diri kita, ibu kakak, kita ada masalah rumah tangga dan sebagainya. Kalau kita beriman, hati itu ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Berapa ramai orang yang hari ini maknanya berada kesusahan, tiba-tiba Allah bagi jalan keluar yang tak boleh nak dipikir. Maksudnya jalan keluar yang tiba-tiba maknanya tak terfikir di akal. Macam mana boleh ada jalan keluar itu? Jadi maknanya antaranya adalah bantuan daripada para malaikat yang kita tak perasan. Sebab itu kalau buat baik jangan rasa kesorangan. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala memimpin, kita ada 3 institusi, rumah anak yatim, rumah HIV dan juga sekolah tahfiz. Kan? Kadang-kadang kalau duduk sendirian, rasa malu dengan Tuhan, rasa malu dengan Allah. Maknanya ada setengah-setengah benda, kita gerakkan sikit aja. Rumah HIV contohnya, Masya Allah. Waktu tu tak ada rumah HIV Muslim. Sebelum tahun 2009, kita bawa keluar daripada gereja-gereja. Bukan mudah, maknanya ketika itu. Tapi kalau fikir balik sebenarnya, benda tu bukan mudah, tapi dia permudahkan. Kan? Sebab tu kalau dalam mesyuarat rumah-rumah kebajikan di Selangor, kan, ramai kita dengar kadang-kadang keluhan-keluhan, kan, maksudnya susahlah, orang tak bantulah apa sebagainya. Saya biasa kadang maknanya akan berkata kita buat benda baik insya-Allah. Walaupun kita rasa macam susah, maknanya dia tu kita dibantu dengan cara kita tak perasan sebenarnya. Maknanya begitu juga berlaku dalam perang Badar, benda itu. Jadi maknanya malaikat, hubungan langsung kita dengan malaikat ni, masa pertama dia akan bantu kita dengan cara kita tak perasan. Yang keduanya apa? Dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak, kan, iaitu para malaikat ni mendoakan kita. Jadi maknanya dalam contoh dalam hadis Nabi SAW disebut bagaimana pada setiap waktu pagi malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah. Kan? Maknanya ketika kita mendoakan saudara kita di belakang maknanya belakang mereka, kita doakan, ya Allah Tuhanku, bantulah DJ Kak Yati contohnya. Contoh maksudnya Allah kata apa? Malaikat kata apa? Amin walaka bimithlik. Amin, kamu juga akan mendapat apa yang kamu doakan. Jadi kalau kita mendoakan orang di belakang kita, sebenarnya dia salah satu cara untuk malaikat mendoakan kita. Jadi maknanya amin walaka bimithlik, kata Nabi SAW, maknanya amin, dan kau pun juga akan dapat seperti mana yang maknanya kau doakan kepada kamu tu. Dan yang ketiga, malaikat ni membisikkan, ilham kita panggil, maknanya membisikkan benda-benda baik kepada kita tu. 3 benda ni. Jadi ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian,
dalam mengurus balik kepada benda-benda kita takut dan benda-benda kita sedih tadi. Okey. Okey, apabila kita melalui sesuatu benda yang mungkin sedih ataupun takut dalam kehidupan kita ni kan. Maksudnya dalam kehidupan kita ni kita akan melalui benda-benda itu. Dalam pandemik contohnya kan, kerja tak ada, kita rasa macam itu. Tapi rezeki itu bukan daripada kita. Kita hanya berusaha. Kan? Rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon, dan rezeki tidak pernah salah alamat. Malaikat Kita kehilangan ustaz. Okey. Boleh dengar? Boleh Ustaz, silakan. Boleh? Okey. Boleh. So malaikat pemberi rezeki tidak pernah salah alamat untuk memberikan. Selagi mana kita ada kehidupan, selagi itulah kita ada rezeki kita. Saya berpulang daripada Syria. Kadang-kadang perjalanan saya beribu kilometer kan, sampai ke sana. Kan? Maknanya kita buat buka puasa, kita buat bantuan dan sebagainya. Ada setengah-setengah bantuan yang cuba kita sampaikan, benda tu tidak besar. Tetapi besar sangat di kalangan mereka. Yang memang ketika itu ada kadang-kadang memang keperluannya memang mendesaknya itu dan cukup bagi mereka tu. Boleh bayang tak? Maksudnya kita datang beribu kilometer, rupanya untuk hari itu memang dia orang tak ada makanan, terputus makanan untuk berpuasa, buka puasa, dan untuk beberapa hari itu dengan izin Allah kita cuba sampaikan cukup untuk mereka yang keperluannya itu. Kan? Kita punya rombongan beribu kilometer daripada Malaysia untuk menyampaikan sebenda yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keperluan mereka. Jadi maksudnya sebab itu dalam kita menguruskan sifat takut, sifat sedih kita kena ingat balik kisah peperangan Badar ini supaya kita lebih tenang. Kadang-kadang jalan ni di akal tak nampak tau. Itu yang kita panik tu kadang-kadang. Macam DJ IT pernah mengendalikan program live. Saya faham sangatlah. Kalau program live kan, tiba-tiba ustaz tak datang ke ada tiba-tiba keuzuran ataupun benda-benda yang menghalang, nak cari secara spontan bukan mudah tau. Tapi ada je kan. Orang ni kebetulan dia lapang lah, kebetulan. Tapi kalau ikut tak ada benda kebetulan dalam hidup ini jadi maknanya ingat balik peperangan Badar. Bagaimana orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul tidak pernah keseorangan. Itu benda yang belief system. Sistem kepercayaan kena ada. Keimanan kena ada. Bahawa kita tidak pernah berseorangan. Allah dan juga Rasul ada malaikat-malaikat yang bersama kita kalau kita betul-betul ikhlas, baik, tidak keseorangan, yang dia membantu kita dengan jalan kita tidak perasan. Okey. Seterusnya ibu kakak tuan-tuan sekalian, daripada sudut usaha. Sebagai manusia, Allah suruh kita berusaha. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Sudut usaha ni kita kena usaha semaksimal yang mungkin. Kan? Jangan usaha sebagian, jangan usaha malas-malas. Usaha semaksimal yang mungkin kita boleh. Jadi maknanya, contoh macam dalam peperangan Badar kita tengok. Rasulullah SAW juga tidak boleh memberi jawapan pada awal permulaan bahawa adakah peperangan ini menang ataupun tidak. Sebab itu Nabi pun maksudnya berdoa sampai Allah tolonglah, bantulah pasukan Badar ni Tuhan. Jadi siapa yang tak ada pedang boleh ambil, maknanya pelepah tamar, contoh. Maksudnya usaha semaksimal mungkin. Dalam hidup kita, selain daripada belief system tadi, mana sistem kepercayaan, apa benda kita kena buat, kita kena usaha semaksimal mungkin. Okey. Contoh. Okey. Kalau hari ini kita nak rumah tangga kita bahagia, dia kena ada usaha ke arah itu. Okey. Usaha untuk baiki lisan kita. Sebab ramai kadang-kadang dalam rumah tangga ni, lisan benda yang besar sebenarnya. Maksudnya ada orang yang mulutnya itu longkang, kita panggil kan. Mulutnya tidak berinsurans, main cakap je. Ada orang yang mulutnya itu dia bela dengan kandang-kandang haiwan. Kalau dia kata dia marah, maka berlari-larilah haiwan tu keluar daripada mulut dia. Okey. Apakah haiwan yang dibela itu terpulang masing-masing. Ada orang kadang-kadang haiwan yang najis mughalazah dia. Hawan itu Ada yang halal kambing dimakan ke, dia.
Okey, maksudnya kandang haiwan ada di mulut dia. Maksudnya kita nak rumah tangga kita bahagia, kita ada belief system, kita ada sistem kepercayaan, kemudian kita kena usaha semaksimal mungkin. Kan tak boleh kita maksudnya biarlah malam-malam berusaha, tidak. Kan maknanya kita usaha semaksimal mungkin. Kita nak supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, kita kena usaha semaksimal mungkin. Kan kita sekolahkan dia, didik dia, bagi dia pelajaran. Belum tentu dia jadi soleha ataupun tidak. Tetapi usaha itu kena ada. Kan? Dan berkat dengan usaha itu insya-Allah Allah akan bagi, ya. Sebab orang yang berusaha secara sunnatullah dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi. Apa? Hari ini kita nak rezeki kita dimurahkan, usaha semaksimal mungkin. Usaha. Apa lagi? Kita nak supaya suami kita ni maknanya tetap sayang kita, kan, dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada usaha. Kalau jumpa je nak bergaduh, secara kemanusiaan dia memang akan tegang rumah tangga tu. Kena belajar berlapang dada, kena belajar untuk toleransi, kena belajar memaafkan diri dan memaafkan orang lain. Itu benda-benda usaha kita panggil. Selain belief system. Belief system itu sistem kepercayaan. Oh, Allah ada. Usaha semaksimal mungkin. Dan yang terakhir dan ketiganya, kita minta Rafi ini banyak kali tanya mana-mana pun, doa sangat penting. Sebab doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang beriman. Doa mukhul ibadah. Doa itu maknanya otak kepada ibadah. Mana benda penting sangat kepada ibadah itu. Jadi maknanya selain daripada belief system, sistem kepercayaan, ingat balik. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, babang yang saya sayangi sekalian, ingat kisah peperangan Badar. Dalam kita mengurus kita punya takut dan juga kita punya kerisauan, belief system kita kena kuat, kena usaha semaksimal mungkin, dan jangan lupa untuk kita berdoa. Kan? Doa sangat penting. Doa dalam bahasa Melayu pun tak apa. Kan? Sebab dalam doa tu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat doa pertama sekali wujud bagi kita bangsa manusia, doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Mana sejak Nabi Adam lagi berdoa ketika diturunkan ke syurga tu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Doa Nabi Adam alaihissalam, ya Allah kami zalimi diri kami. Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan ikan, dia doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sampai dalam Quran Allah sebut falaula kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus itu tidak baca tasbih ini, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan kekal dalam perut ikan itu sampai pada hari kiamat. Kan? Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Zakaria berdoa, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Isa berdoa, Nabi kita Muhammad SAW berdoa, orang-orang soleh terdahulu berdoa. Dan doa yang kita panjatkan pada hari ini, doa yang sama yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada umat-umat terdahulu, yang Allah makbulkan. Allah yang sama, Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang memakbulkan doa kita dan mendengar doa kita seperti mana orang-orang terdahulu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, ada takut, ada sifat sedih, apa perasaan dalam diri kita, belief system kena ada, keimanan. Yang keduanya, usaha semaksimal mungkin. Jangan tak berusaha, usaha ke arah positif. Dalam rumah tangga, dengan isteri, dengan anak-anak, usaha, ibu kakak, usaha yang positif. Kalau asal jumpa nak bergaduh, kena ubah benda itu. Kan? Lapang berdapang dada kena ada, memaafkan kena ada, toleransi kena ada. Itu benar-benar usaha semaksimal mungkin sebagai manusia. Ada berdoa supaya Allah SWT berikan kebaikan, uruskan emosi kita dengan baik, supaya tidak ada gangguan kesihatan mental yang ada pada diri kita. Doa, bahasa Melayu pun tak apa. Itu 3 panduan yang penting sempena dengan peperangan Badar, dan bagaimana kita perlu ingat benda yang nampak dekat mata kita, kisah ini, supaya dapat kita gunakan secara praktikal dalam kehidupan kita seharian. Wallahualam. InsyaAllah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana perkongsian, dan ramai juga sahabat-sahabat kita yang berkongsi bagaimana mereka juga ada pengalaman-pengalaman. Tak dengar DJ Ati suara tu. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz kerana berkongsi, sebab ramai juga sahabat-sahabat kita ni berkongsi pengalaman-pengalaman mereka juga Ustaz. Dengar tak Ustaz? Okey, saya tak dapat dengar nampaknya. Siap. Baik. Mungkin kita akan berhenti rehat. Okey. Sekejap saya cuba masuk balik. Sekejap. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Izi Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Izi Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anak anda Ramadan ini bersama Izi Korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi Korban, akikah korban tanpa sempadan. Skim Perlindungan Takaful MySalam atau MySalam dirangka untuk golongan B40 telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2019 dan diperluas pada 1 Januari 2020. Manfaat skim termasuk pembayaran tunai RM8,000 dibayar sekali seumur hidup apabila didiagnosis salah satu daripada 45 penyakit kritikal dan pembayaran tunai RM50 semalam bagi hospitaliti sehingga 14 hari setahun. Bulan Ramadan mengajar kita erti persaudaraan. Ketika ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaan yang amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama, Anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan Mereka Cipta Video Animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan. Justru, Yayasan Budi Ihsan Malaysia ingin menjemput pendengar Radio IKIM untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang kepada golongan yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybim.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah Ustaz dah kembali. Dengar Ustaz suara saya? Alhamdulillah. Ya. Dan kita nak sambung tadi Ustaz sebab rakan kita bila Ustaz kongsikan bagaimana sebenarnya peperangan Badar itu mengajar kita untuk menguruskan emosi, ada rasa takut dan harap pada Allah SWT yang tinggi dan percaya pada malaikat itu sendiri. Ada doa-doa daripada malaikat yang insya-Allah membantu kita untuk meneruskan kehidupan dan mengurus emosi kita insya-Allah. Dan Ustaz, kita ada perkongsian soalan daripada sahabat kita Ustaz di WhatsApp IKIM di 0112900404. Soalannya adalah, Ustaz, bagaimana nak terus kuat Ustaz? Awal tahun lalu ibu meninggal dunia dan baru ini suami disahkan menghidap kanser tahap 4 Ustaz. Mungkin boleh bantu sahabat kita Ustaz. Okey, sama juga ya. Orang diuji dengan keadaan yang tak sama. Okey. Kehilangan ibu, kemudian tempat bergantung suami pula. Maksudnya kanser tahap 4 yang ikut hukum akal dia, maknanya beratlah sakit itu kan. Okey. Bersedia untuk kita berhadapan dengan benda-benda yang paling maksimal dalam hidup kita. Okey. Contoh pada hari ini kan, apa paling maksimal dalam hidup kita contohnya? Kan? Kematian, okey. Sakit, kemiskinan, benda maksimal. Kalau kita renung balik, adakah benda-benda maksimal yang kita akan berhadapan itu menyebabkan berakhirnya hidup kita? Apa paling teruk risiko? Kan? Apa paling teruk risiko? Jadi bila kita cuba membayangkan apa paling teruk, okey, mungkin katakan kehilangan suami pula, macam mana tempat bergantung dan sebagainya. Ketika itulah kita cuba tengok yang paling risiko. Jangan denikan benda itu. Jangan kita menidakkan benda itu. Oh, paling risiko mungkin kehilangan suami itu, Tuhan. Ya Allah, belalah aku. Sebab itu doa kepada ketika ada kematian, kan maksudnya antaranya adalah gantikan dengan benda yang lebih baik. Kan maksudnya kesedihan ke apa kesusahan ke, Allah SWT Maha mengetahui. Dia ada bahagian kita.
Kan hari ini mungkin suami saja tempat bergantung, dia sumber kepada nafkah keluarga. Kan tetapi ketika kalau dia kata maksima, dia katakan suami tak ada sekalipun, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi maknanya jalan keluar untuk kita meneruskan kehidupan. Sebab selagi mana ada kehidupan, selagi tu rezeki tu tak ada, kan, berada di sekeliling kita tu. Semestinya balik kepada apa yang kita bincangkan dalam iktibar Ramadan dan pengurusan emosi ni. Belief system kena kuat, sistem kepercayaan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fikir apakah paling maksimum yang kita akan lalui dan berdoa spesifik untuk itu, untuk Allah beri ketabahan kita. Yang kedua, usaha semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, memang kena berdoa. Doa saya selalu ulangkan, dalam bahasa Melayu pun tak apa. Doa untuk diberi kekuatan, saya boleh ajar doa yang panjang-panjang, kan? Tapi yang paling mudah untuk kita baca, yang kita sangat mana saya yakin semua kita dah hafal, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan ulangkan banyak-banyak, tak ada daya dan tak ada kekuatan melainkan dari Allah, tak ada daya dan tak ada kekuatan melainkan dari Allah, tak ada daya dan tak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dia beri padanya dua benda. Yang pertama, kalau dia rasa berat, Allah akan ringankan benda itu. Allah akan pemudahkan benda itu bagi dia. Kalau dah berjaya melalui, Allah akan berikan keikhlasan pada dia. Sebab dia tahu yang berjaya dilalui itu adalah kerana bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, bagusnya Ustaz. Dia menghilangkan rasa sombong kita, kan, dan menguatkan lagi rasa kebergantungan kita pada Allah SWT. Ustaz, kita sampai hujung dah Ustaz perkongsian kita pada hari ini. Sedikit kesimpulan dan juga tutup dengan doa Ustaz. Silakan. Masya Allah, sekejap ni pejam cilik kan. Maksudnya sampai hujung dah, Masya Allah. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kan, bulan Ramadan satu bulan yang penuh dengan iktibar pengajaran. Kalau pada minggu-minggu lepas kita cerita bagaimana dia tarbiyah kepada hati kita. Hari ini kita bawakan satu kisah yang benar-benar berlaku, kan? Iaitu berlaku kurang lebih pada 624 Masihi, 622 Nabi berhijrah. 2 tahun selepas itu, iaitu 624 Masihi, berlaku peperangan Badar, kan? Dan dalam peperangan Badar ini, saya dah cerita tadi, dia bukan satu peperangan yang para sahabat bersedia nak pergi berperang. Tak seperti mana perang Uhud, memang bersedia untuk perang. Tak seperti mana perang Khandak. Perang Khandak tu orang kafir nak serang Nabi pada 5 Hijrah, Nabi bersedia kali parit, memang bersedia untuk perang. Ini tak bersedia pun untuk perang, kan? Sebagai manusia tetap ada rasa risau, rungsing, kan? Jadi bagaimana kita nak menguruskan risau kita, rungsing kita, balik kepada pengajian para peperang Badar, 3 perkara, iaitu belief system kena kuat, sistem kepercayaan kena ada, kan? Saya selalu ulangkan, kita biasa bicara mengenai kalimah la ilaha illallah. La tiada, bahasa Melayu kita nak terjemahkan ilaha Tuhan, illallah melainkan Allah. Tapi perkataan ilah dalam syahadah kita tu, ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah, tak ada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah, tak ada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah, tak ada yang membela melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberi jalan keluar melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada segala-gala melainkan Allah. Saya dah cerita bagaimana kota Spanyol, kota Spain, kota Andalusia, dia dikelilingi dengan negara-negara mana orang Kristian ketika itu yang bila masa nak serang kerajaan orang Islam. Di setiap tiang-tiang rumah mereka ditulis la ghalib illallah, terjemahkan terus ilah tu kepada ghalib, tidak ada yang dapat mengalahkan illallah melainkan Allah. Kan, penuh dekat tiang-tiang itu, kan, supaya orang tengok tu orang ingat kalimah la ilaha illallah, belief system tu, sistem kepercayaan yang kuat, maknanya diingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, saya mendoakan supaya diri saya, DJKIT, kita semua yang mendengar pada hari ini, dan seluruh umumnya sebagai umat Islam di mana saja mereka berada, Allah kurniakan ke belief system ataupun kepercayaan yang kuat. Allah SWT kurniakan usaha kita yang maksimal, dan Allah SWT rezekikan kita untuk berdoa. Berdoa juga rezeki. Ada orang buntu tak berdoa pun. Berdoa tu rezeki tau. Allah jentik hati tu, berdoa tu rezeki. Bila berdoa, maksudnya kita ingat lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akhiri dengan doa.
Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan bulan Ramadan ini, ya Allah, bantulah orang yang susah di kalangan kami, ya Allah. Sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Berikan jalan keluar orang yang mempunyai masalah di kalangan kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Seperti mana yang telah Engkau berikan kepada orang-orang terdahulu daripada kami, ya Allah. Berikan rezekimu, ya Allah. Berikan keimanan kepada kami, ya Allah. Berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Berikan jalan keluar kepada segala permasalahan kami, ya Allah. Tunaikanlah segala hajat dan campaikanlah cita-cita kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini, mengambil iktibar dan juga ibrah daripada peristiwa Badar untuk kita sama-sama menghargai Ramadan dan kita menguruskan emosi menerusi perkongsian cerita Ustaz tadi. Apa pun terima kasih banyak Ustaz. Bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rancangan Pesona di Zahra itu tadi telah dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. 15 tahun setia memudah cara pelaksanaan kurban dan akikah lebih 350,000 rakyat Malaysia. Easy Korban, mudah dan dipercayai. Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Easy Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Easy Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anda Ramadan ini bersama Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari easykorban.org. Easy Korban, akikah korban tanpa sempadan.